Rasuah adalah berbentuk unsur suapan yang bukan hanya berbentuk nilai mata ringgit, tapi boleh dalam bentuk hadiah, jawatan, dan perkhidmatan. Rasuah juga boleh dinilai untuk mempercepatkan sesuatu proses tanpa perlu menunggu lama atau mendapatkan sesuatu tanpa bersaing dengan orang lain. Contohnya, mendapat tender tanpa perlu bersaing. Jenis ataupun bentuk rasuah. Yang pertama adalah wang. Memberi ataupun menerima wang untuk mendapatkan kelebihan secara tidak sah. Yang kedua adalah hadiah. Memberi hadiah untuk mendapatkan bantuan dan layanan yang istimewa. Jenis rasuah yang ketiga ialah bonus. Bonus merupakan ganjaran tambahan yang diberikan untuk mempengaruhi keputusan. Jenis rasuah yang kelima pula ialah perkhidmatan. Perkhidmatan ini berlaku apabila seseorang memberi bantuan atau servis sebagai sokongan. Selain itu, upah juga merupakan salah satu daripada jenis rasuah. Upah ini merupakan bayaran yang dilakukan untuk melakukan sesuatu yang salah atau melanggar hukum. Seterusnya, jenis rasuah yang keenam ialah menawarkan jawatan sebagai imbuhan, di mana ia memberi jawatan kepada seseorang sebagai balasan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Dan jenis rasuah yang terakhir ialah memberi potongan harga khas sebagai imbuhan, di mana ia memberi diskon istimewa kepada seseorang untuk mendapatkan balasan atau layanan tertentu. Rasuah boleh dibahagikan kepada 3 golongan utama, iaitu individu, organisasi dan negara. Golongan pertama ialah individu. Individu yang menerima rasuah dan ditangkap oleh SPRM boleh kehilangan integriti diri serta maruah. Selain itu, mereka juga boleh dikenakan tindakan undang-undang seperti dipenjarakan, didenda atau kedua-duanya sekali. Golongan kedua pula ialah organisasi. Rasuah boleh menyebabkan reputasi sesebuah syarikat atau organisasi tercemar dan hilang kepercayaan masyarakat. Tambahan pula, organisasi boleh mengalami kerugian kewangan yang besar akibat amalan rasuah tersebut. Golongan terakhir ialah negara. Amalan rasuah boleh menyebabkan sesebuah negara mengalami kemerosotan dari segi ekonomi, pentadbiran dan pembangunan. Keadaan ini turut menyebabkan ketidakstabilan ekonomi serta mencemarkan imej negara di mata dunia. Seterusnya, langkah untuk mengatasi rasuah. Yang pertama ialah tender terbuka dan telus. Proses ini di mana pemilihan kontraktor dibuat secara terbuka supaya semua pihak mempunyai peluang yang adil dan dapat mengelakkan penyelewengan. Yang kedua ialah pengasingan kuasa. Tugas dan kuasa dibahagikan kepada beberapa pihak bagi mengelakkan penyalahgunaan kuasa oleh individu tertentu. Yang ketiga ialah pengisytiharan konflik kepentingan. Di poin ini, individu yang terlibat perlu mengisytiharkan jika mempunyai hubungan atau kepentingan dengan pihak tertentu untuk mengelakkan bias. Yang terakhir ialah pengawasan oleh agensi anti rasuah seperti SPRM. Pemantauan dilakukan untuk memastikan tiada unsur rasuah atau salah guna kuasa yang berlaku. Yang kelima ialah saringan latar belakang kontraktor. Semakan rekod syarikat atau kontraktor penting untuk memastikan mereka mempunyai integriti dan rekod yang bersih. Yang keenam ialah saluran aduan dilindungi. Pemberi maklumat perlu diberi perlindungan supaya masyarakat berani melaporkan kegiatan rasuah tanpa rasa takut. Yang ketujuh ialah rekod dan dokumentasi lengkap. Semua urusan perlu direkodkan dengan baik bagi memastikan ketulusan dan memudahkan proses audit dan siasatan. Dari kesimpulan kes Feda, Isa Asmat menunjukkan bahawa rasuah dalam projek awam boleh menyebabkan kerugian besar kepada organisasi dan menjejaskan kepercayaan kepada rakyat. Oleh itu, integriti, ketulusan dan penguasa undang-undang amat penting bagi mencegah rasuah serta memastikan pengurusan yang adil dan amanah.